Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey. Baik, hari ni hari Isnin 28 hari bulan 6 2021. Kelas 104 subjek matematik, kita sambung bab yang ke-6 persamaan linear. Kita sambung kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 6.21. Cikgu baca 6.21 adalah mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menghuraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Okey, dan 6.22 membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, jadi cikgu nak kamu ambil buku Galus Super tu, buku kerja kamu muka surat 49. Buka sama-sama dengan cikgu. Okey, yang atas ni 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jika tak nampak boleh rujuk buku masing-masing. Okey. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Okey, dan yang kedua adalah persamaan linear dan dua pemboleh ubah boleh ditulis dalam bentuk AX tambah BY sama dengan C dengan keadaan A tidak sama dengan kosong dan B tidak sama dengan kosong. Okey, itu nota ringkas. Jadi, cikgu akan detailkan apa yang di atas ni dekat muka surat 49 ni. Okey, apa yang dia maksudkan dengan dua pemboleh ubah? Sebelum ini, okey, kamu boleh rujuk buku kamu. Muka surat 46, kita dah belajar. Okey, dalam satu pemboleh ubah sebelum ni kita dah belajar. Cikgu imbas baliklah. Satu pemboleh ubah. Okey. Satu pemboleh ubah ni dia bagi persamaan 7x tambah 2 sama dengan 8. Okey. Dan contoh 8 tolak 6D sama dengan 4. Maksud di sini satu pemboleh ubah. Ni. Satu huruf lah. Kalau bahasa senang mudahnya. Kita panggil pembahasan matematik dia adalah pemboleh ubah. 7x tambah 2 sama dengan y. Ada satu saja pemboleh ubah dia iaitu x. Okey. Yang ini 8 tolak 6D sama dengan 4. Mana pemboleh ubah D? Jadi satu sahaja. Dan dengan kuasanya adalah 1. Okey. Dengan kuasa tertinggi adalah 1. Mana kuasa tertinggi 1? Atas ni ada 1 ni. Atas x ada 1. Okey. Jadi hari ini kita akan pergi kepada aras yang lebih sikit. Dia nak dalam dua pemboleh ubah tapi masih mengekalkan kuasanya adalah 1. Okey. Rujuk pada muka surat 49. Pergi pada muka surat 49 balik. Baik. Contoh yang pertama, cikgu akan bagi contoh dan baru cikgu bagi tinggalkan latihan untuk kamu. Contoh yang pertama rujuk pada yang ini. Okey, untuk keadaan yang pertama situasi, kamu akan jumpa 1, 2, 3, 4. Lepas tu dibagi 4 contoh yang berbeza dan 2 latihan. Okey, kita akan pergi pada yang ini dulu. Contoh yang pertama. Okey. Contoh 1. 5x tolak 3y okey sama dengan 4. 5x tolak 3y sama dengan 4. Okey, dekat sini kita nak tahu betul ke dia memenuhi ciri-ciri. Yang pertamanya dia dua pemboleh ubah dan yang keduanya dia mestilah kuasa tertinggi dia adalah 1. Okey. Nota yang ditulis di tepi ni, dua pemboleh ubah x dan y dengan kuasa tertinggi setiapnya ialah 1. Dua pemboleh ubah x dan y. Kuasa x dan kuasa y adalah 1.
Cikgu macam mana cikgu kata kuasa dia 1 sedangkan saya tak nampak pun X atas X ni ada 1, Y ni ada 1. Baik, untuk kuasa 1 biasa dia X1. Okey, tambah contoh ini contoh lain 2 Y1. Okey, kalau 1 biasanya kita akan tulis sebagai X tambah 2Y. Kita tak tulis pun 1 atas tapi kita tahu itu kuasa dia adalah 1. Kalau dia kuasa 2, dia bukanlah pemboleh ubah 2 pemboleh ubah dengan 2 pemboleh ubah dia persamaan linear dengan 2 pemboleh ubah. Okey, baik. Kita tengok pada yang ni. Kuasa 1, syarat yang pertama 2 pemboleh ubah iaitu X dan juga Y. Kuasanya adalah 1. X 1 kuasa, Y pun 1 kuasa. Jadi jawapan ya atau tidak? Jawapan dia adalah ya. Ya. Okey. Baik. Untuk latihan situasi yang pertama, cikgu akan tunjuk yang nombor 2. Nombor 1 cikgu tinggal lah macam biasa lah, cikgu tinggal lah untuk kamu. Untuk latihan kamu, cikgu akan tunjuk nombor 2. Ni. Tulis sikit. Ini yang ini, yang ini. Okey. Ini 3 tu cikgu bagi latihan lah pada kamu. Yang cikgu tak bagi ni cikgu akan tunjuk contoh, cikgu akan bincang sama-sama. Baik, nombor 2. Ni soalan nombor 2. Okey. Tentukan sama ada setiap persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah atau bukan. Nombor 2. Negatif A tambah 6B sama dengan negatif 12. Ada berapa pemboleh ubah? Pemboleh ubah dia ada berapa? Keluarkan pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah dia ada 2. Dia nak 2. 1, 2. Pemboleh ubah dia A dan B. Okey, kuasa dia berapa? Kuasa dia 1. Sebab ni kuasa dia 1 lah. Dia tak tulis je lah tapi. Jadi dia memenuhi syarat ya atau tidak? Dia memenuhi syarat. Jadi jawapan dia adalah, jawapan untuk nombor 2 adalah ya. Tulislah dekat buku kamu. Ini cikgu nak kamu tulis dekat buku galus. Jangan tulis dekat buku nota PDPI. Tulis dekat sini. Senang nanti kita nak ulang kaji balik. Baik. Tapi yang ni pun cikgu nak kamu tulis ni. Yang ni, ini pemboleh ubah A dan B. Tulislah atas ni sebab dia ada ruang. Pemboleh ubah A dan B. Kuasa 1. Jadi jawapan dia ya. Okey. Baik. Untuk situasi yang kedua. Situasi yang kedua pula dia bagi contoh. Ini contoh yang kedua. Contoh 2. Contoh 2. Tak cantik sikit tulisan cikgu ni. Baik, contoh yang kedua. 2x kuasa 2 tolak 7y sama dengan 0. Okey. Ni 7. 2x kuasa 2. Kalau tak ni cikgu, kamu boleh rujuk pada buku kamu ni. Yang ini 2x kuasa 2 tambah 7y sama dengan 0. Okey.
Jadi apa yang ditulis note di tepi tu, kuasa tertinggi bagi pemboleh ubah X ialah 2. Jadi kita tulislah ada 2 pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada 2, X dan Y. Jadi tulislah pemboleh ubah sama dengan X dan Y. Kuasa kuasa Y 1 tapi X ni 2. Jadi tak boleh lah. X kuasa dia lebih. Kuasa 2. Jadi tidak memenuhi syarat. Dia nak syarat 1 kuasa mesti kuasa tertinggi ialah 1. Jadi tidak memenuhi syarat. Jadi jawapan dia ialah bukanlah. Itu untuk contoh yang kedua. Okey, selesai contoh kedua, cikgu pergi kepada latihan nombor 4. 3 tu untuk latihan. Nombor 4. 3 latihan 4. Okey, baik. Situasi soalan pertama bagi situasi yang kedua. Situasi ni. Jadi soalan ni cikgu akan bincang. Okey. Nombor 4. K dalam kurungan K tambah 1 tutup kurungan sama juga dengan 3M. Ni situasi macam mana? Kalau jumpa yang macam ni, nak mudah, cikgu suka turun suruh kamu tulis. Ni K ni kita akan darab dengan K, kita akan darab dengan K, kita akan darab dengan 1. Jadi nak mudah, K ni, tengok cikgu akan tulis di atas. K. Jadi kita darablah K darab K. K darab K kuasa 2. Tambah 1 darab K adalah K. Sama dengan 3M. Okey. Jadi, pemboleh ubah ada berapa? Pemboleh ubah sama dengan 2, iaitu K dan juga M. Tapi kuasa dia bagi K, kuasa dia adalah 2. K ni kuasa dia 2. M tak apa, selesai 1. Tapi dia tak boleh, syarat dia tak cukup sebab K kuasa 2. Jadi tidak memenuhi syarat. Jawapan dia adalah bukan. Yang ini ni. Yang ni cikgu nak pemboleh ubah. Ni salin di sini. Untuk soalan nombor 4. Bukan salin bukan je. Tak nak salin bukan je. Tulis pemboleh ubah sama dengan, kalau boleh tulis ni. Yang cikgu kira juga ni. Ni. K sama dengan 2. K kuasa 2 tambah K sama dengan 3M. Pemboleh ubah K dan M. Kuasa sama dengan, kuasa dia 2. Jadi bukan jawapan dia. Okey. Untuk soalan nombor 4. Okey, pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh ketiga, padam dulu. Kita padam. Jangan lupa klik kehadiran dekat link kehadiran tu. Kehadiran mesti tulis. Latihan mesti hantar. Tak dapat hantar pada link Google Form yang cikgu bagi, hantar kat Telegram dekat cikgu. Ada soalan, sila tanya. Okey, situasi yang keempat, contoh dia ialah dia bagi contoh dia
Okey, contoh yang ketiga. 3M tambah 1 sama dengan 2M. Okey. 3M tambah 1 sama dengan 2M. Dia duduk dalam ni macam dia macam situasi K tadi ni lah. Duduk di luar kan. Jadi 3 ni kena darab dengan M, kena darab dengan 1. Nak mudah, ambil 3 letak atas. 3 ambil letak atas M, 3 ambil letak atas 1, 3. Darab lah. 3 ni kita darab. Jadi 3 darab M, 3M. Tambah 1 darab 3 atau 3 darab 1, 3. Sama dengan 2M. Baik. 3M 2 tambah 3 sama dengan 2M. Jadi nampak pun kamu tahu dah. Okey? Bila nampak macam ni, kamu boleh tahu dah. Mana pemboleh ubah? Pemboleh ubah 1 je. Kuasa 1. Tapi pemboleh ubah 1. Dia nak pemboleh ubah dia 2. Jadi tidak memenuhi syarat. Pemboleh ubah pemboleh ubah sama dengan M. Kuasa 1. Tidak memenuhi syarat sebab 1 je pemboleh ubah. Okey? Jadi jawapan dia adalah bukan. Contoh yang ketiga. Okey? Contoh yang ketiga. Seterusnya pergi kepada cikgu akan tunjuk contoh ketiga, kita bincang soalan nombor 6. Situasi yang sama. Baik. Okey. Soalannya nombor 6. Soalan nombor 6, 2, 4 tolak I sama dengan negatif 5I. Kalau tengok macam ni pun kamu boleh tahu dah. Dia 1 je pun boleh ubah. Kamu boleh terus jawab dia bukan. Tapi kita darab dululah. Kita darab 2 darab 4, 8 tolak 2 darab I, 2I sama dengan negatif 5I. Pemboleh ubah sama dengan I sahaja, kuasa 1. Tapi tidak juga memenuhi syarat sebab I sahaja. Jadi jawapan dia adalah bukan. Okey. Cikgu nak semua ni salin. Salin. Jangan salin bukan saja. Ke nombor 6. Boleh? Okey. Baik, seterusnya situasi terakhir iaitu contoh yang keempat. Padam dulu yang ni. Kalau kamu rasa cikgu laju kan, kamu boleh stop video ni. Stop. Salin dulu soalan. Tak faham, back balik. Tak faham lagi. Dah back banyak kali tak faham lagi. Sila tanya cikgu. Okey. Telegram boleh. WhatsApp boleh. Kamu semua ada nombor cikgu. Okey. Baik. Untuk soalan nombor situasi yang keempat. Contoh 4. A/3
tambah 4 sama dengan negatif 2B. Sama dengan negatif 2B. Jadi, tengok sini kamu dah boleh tahu pemboleh ubah dia berapa. Kuasa dia berapa. Pemboleh ubah A. Satu lagi B. Kan? Jadi, pemboleh ubah dia A dan B. Kuasa 1. Memenuhi syarat. Dua syarat tersebut dia memenuhi syarat. Jadi jawapan dia ya. Untuk soalan untuk contoh nombor 4. Baik. Yang ini sorry cikgu tak tulis satu lagi. 7 cikgu tinggal. Kita akan bincang untuk nombor 8 sahaja. Untuk contoh yang keempat, 7 cikgu tinggal. Kita pergi kepada contoh soalan nombor 8. Okey, nombor 8. 12 tambah 5J sama dengan negatif K per 4. K yang atas ni K. K per 4. Okey, jadi boleh tahulah pemboleh ubah dia. Dah boleh nampak dekat situ. Pemboleh ubah. Apa dia pemboleh ubah dia? J dan K. Kuasa kelas. Kuasa dia berapa? Kuasa dia sama dengan 1. Jadi memenuhi syarat dua pemboleh ubah iaitu J dan K, dan kuasa dia nak hanyalah 1. Okey, dia nak pemboleh ubah persamaan kuasa tertinggi adalah 1 dan mempunyai 2 pemboleh ubah syarat dia. Jadi jawapan yang ini adalah ya. Jadi yang ni cikgu tinggalkan pada kamu ni 1, 3, 5 dan 7. Sila telegram cikgu jawapan, snap gambar, ataupun kamu boleh juga hantar melalui link Google Form yang cikgu bagi tu. Hantar dekat situ. Okey. Yang ini untuk 6.2.1 mengenal pasti persamaan linear dalam dua pemboleh ubah dan menguraikan ciri-ciri persamaan tersebut. Apa ciri-ciri dia tadi? Ciri dia ada 2, mestilah ada 2 pemboleh ubah dan kuasa bagi setiap pemboleh ubah itu mestilah syaratnya 1. Okey? 6.2.1. Baik. Cikgu nak terus pergi kepada 6.2.2 muka surat 49 yang bawah pada yang tadi. Yang tadi A, sekarang B, muka surat 49 juga. 6.2.2 membentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya. Ni, penyataan situasi ni. Dia bagi kamu situasi, dia suruh kamu nyatakan kamu nyatakan dia, tukarkan dia dalam bentuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, lepas tu kamu nyatakan, okey, jadikan dia persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, ni ayat panjang. Jadikan dia dalam persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh yang pertama. Bacalah sama-sama dengan cikgu ni. Cikgu nak kamu baca. Baca dalam kelas pun cikgu selalu suruh baca sama dengan cikgu baca. Jadi cikgu baca ni kamu bacalah walaupun cikgu tak dapat dengar.
Nombor X lebih besar daripada nombor Y. Beza antara dua nombor itu ialah 10. Keyword dia apa? Keyword dia adalah beza. Beza. Jadi nak guna tambah tolak darab ke bahagi. Boleh ubah dia, kita tahu dah. Nombor X lebih besar daripada nombor Y. Jadi nombor X lebih besar daripada nombor Y. Beza dia 10. Jadi X lah tolak Y. Sebab dia lebih besar. X tolak Y sama dengan 10. Apabila nilai X ini ditolakkan dengan nilai Y, kita akan dapat beza dia 10. Itu je lah bentuk persamaan linear. Tak perlulah kamu nak kira atau apa. Tak perlu. Yang ni, dia suruh kamu bentukkan persamaan. Ini contoh 1. Okey? Okey, pergi kepada ini. Cikgu tinggal gambar dia kamu. Okey. Jumlah markah. Okey. Yang nombor 2 ni, jumlah markah yang dipungut oleh pasukan biru dan pasukan merah ialah 250. Keyword dia apa? Keyword dia ialah jumlah. Bila jumlah kita nak kira, bukan kita nak kira. Macam mana kita nak nyatakan dia tambah tolak darab atau bahagi? Bila jumlah, biasanya kamu buat apa? Jumlah pelajar dalam kelas 104, lelakinya. Okey, contoh lelaki kelas 104 ada 11. Contoh, perempuan ada 10. Jumlahnya adalah 21. Nak guna operasi apa kepada 10 dan 11 ni? Tambahlah kan. Bila dia kata jumlah. Kalau dia kata beza kita guna tolak. Okey, ni contoh saja. Jadi, untuk soalan nombor 2 itu, dia kata jumlah. Soalan nombor 2 jumlah. Jadi, kita pergilah pada jumlah nombor 2. Okey, pasukan biru dan pasukan merah. Jadi, pasukan biru kita tulis B. Mudah B. Dan pasukan merah M. Okey. Jumlahnya sama dengan 250. Tu je lah. Nyatakan dia dalam bentuk persamaan linear. Tulis dalam buku. Ni transfer ke sini. Tulis. Baik, nombor 3. Baca, bukan nombor 3, contoh yang ketiga. Yang ni cikgu padam dulu lah supaya boleh nampak. Okey, contoh yang ketiga. Contoh kedua. Baca sama-sama cikgu. Seorang murid lelaki perlu membawa P kilogram. Seorang murid lelaki perlu membawa P kilogram surat khabar lama. Dan seorang murid perempuan perlu membawa Q kilogram surat khabar lama. Jumlah surat khabar lama yang dibawa oleh 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Dan 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan ialah 13 kilogram. Ini sama sebiji dengan yang kamu akan jawab. Yang ni cikgu akan tinggal yang ni nanti. Okey, jadi tengok cikgu buat macam mana yang ni Sebab yang ini cikgu akan tinggalkan sebagai latihan. Seorang murid lelaki perlu membawa, tulislah, keluarkan maklumat. Sebab dalam ni bila kamu tengok maklumat dia, kamu nampak macam terlampau banyak. Jadi keluarkan, lelaki perlu membawa P kilogram. P. Surat khabar lama dan seorang murid perempuan mau Q.
Murid perempuan perlu membawa Q. Kilogram surat khabar lama. Jumlah surat khabar lama yang dibawa oleh 5 orang murid lelaki dan 3 orang murid perempuan. Tulis. 5 murid lelaki, silap. 5. Ni 3. 3 murid perempuan ialah 13 kilogram. Jadi, nak guna tambah tolak darab bahagi. Yang ni dia kata jumlah. Jumlah kita tahulah kalau jumlah. Jumlah, mana jumlah tadi? Jumlah, where are you? Jumlah perempuan murid lelaki. Ni jumlah. Tu dia. Jumlah. Okey? Jumlah. Jadi persamaan yang boleh kita bentuk. Perempuan, lelaki. P, lelaki 5 orang murid lelaki bawa P kilogram. Jadi 5 kita kena darab dengan P. Jadi 5P. Okey. 5P tambah dengan 3 kita darab dengan Q. Jadi 3Q. Jumlah berapa? Jumlah 13. Tu je lah. 5 darab P jadi 5P. 5 ni darab dengan P. Kena darab P lah. P ni berapa kilogram? 5 orang budak lelaki bawa P kilogram. 3 orang budak perempuan bawa Q kilogram. Jadi 5 darab P, 3 darab Q. Jadi 5P tambah 3Q sama dengan 13 kilogram. Contoh yang ni sama dengan yang ni lah. Keluarkan maklumat. Sama je. Keluarkan maklumat dulu macam yang cikgu buat ni. Dan cikgu nak kamu bentukkan satu persamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey. 1 dan 3 cikgu tinggalkan pada kamu. 4 kita buat sama-sama. 4 pula. 4. Okey, nombor 4. Sebuah segi tu baca sama dengan cikgu. Sebuah segi 4 tepat mempunyai panjang. Segi 4 mempunyai panjang PCM dan lebar TCM. Perimeternya ialah 20 cm. Baik. Sebuah segi 4 tepat. Kita pun lukislah segi 4 tepat kita. Lukislah dulu. Keluarkan maklumat. Panjang P. Panjang P. Lebar dia adalah panjang P. Lebar dia T. Okey, panjang P, lebar T. Baik. Perimeter. Bila dia kata perimeter, ingat balik yang kamu belajar darjah 6 dulu ni. Perimeter kena kira ni. Sini, ini panjang ni tambah ini, tambah lagi ini, tambah ini. Jadi sini P, sini T. Nak mudah kita ambil mudah. Sini P, sini T. Sini yang atas ni, ini mesti dia sama dengan bawah ni, sama panjang. Jadi ini sama panjangnya ini. Jadi ini juga P, ini juga T. Nak tambah semua? Macam mana? Kita boleh tambah semua? Bolehlah. P tambah P. Jadi 2P. Tambah T tambah T. Jadi 2T sama dengan 20 cm. Tu je lah persamaan dia. Kita bentuk 2P, P tambah P, 2P. Okey. Dan T tambah T jadi 2T sama dengan 20 cm. Yang soalan nombor 4. Tulis dekat sini ya. Jangan tulis dekat buku tulis kamu tu, tulis kat sini. Okey. Baik. Selesai untuk muka surat 49. Bagi 6.22, cikgu tinggalkan 2 soalan. Snap gambar soalan, jawapan, hantar pada cikgu. Okey.
Kalau kamu tak sempat siap hari ni, esok boleh tengok lagi video dekat YouTube cikgu tu tengok ada masa buat dan hantar. Mesti buat. Okey, dalam buku galus. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada yang menonton, terima kasih pada yang belajar hari ini. Terima kasih pada kamu yang buat latihan. Semoga terus bersemangatlah untuk PDPR yang akan datang. Kita bukan bercuti kita PDPR di rumah. Jadi cikgu pun cubalah improve supaya walaupun tak banyak, sikit, asalkan kamu dapat. Okey? Apa yang cikgu nak sampaikan. Kalau tak dapat, kalau kamu rasa tak sampai apa yang cikgu nak bagi tahu ni, message atau telegram cikgu lah, tanya. Okey? Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum.